Assalamualaikum, selamat pagi semua. Um, saya dah copy paste link kepada Google Form attendance dekat bahagian komen. So boleh isi attendance dulu. Please open your slide note sekali untuk refer. Saya akan buka slide untuk presentation saja. So need to open another, sama ada dekat phone ataupun laptop lah, untuk refer kepada note slide. Chapter 5, Strategies in Action. So I think I will start now our class. So kita dah cover setakat ni sampai chapter 4 lah. Chapter 4 sebelum ni internal audit, internal assessment. So hari ni kita sentuh bahagian strategies in action, yang mana kita akan bincangkan setelah chapter 1 sampai chapter 4. Dia bagi tahu pasal planning. Everything is about planning. So kita nak put the planning kepada action. So the strategy sekarang ni kita akan put into action. So kita akan bincangkan apa jenis strategi yang perlu diambil kira. So dia ada pelbagai jenis strategi. So bergantung kepada organisasi untuk pilih which strategi yang sesuai dengan dia punya keadaan company ataupun objektif lah, hala tuju company tersebut. Right. So dia ada dua bahagian untuk kita bincangkan dalam chapter ni, which is first is the objectives. And then second adalah strategy. So kita akan sentuh bahagian objektif dulu. Kita akan cerita everything about objektif. Dah habis kita akan pergi kepada strategi pula. So please refer pada note. So untuk objektif pertamanya adalah purpose. So bila kita setting objektif, maksudnya organisasi dia nak melaksanakan apa yang telah dirancang. Daripada apa yang telah dirancang akan di-convert kepada activity. So mission dalam general statement, yang hala tujunya ke arah mencapai vision. Tapi the mission statement tak bagi tahu macam mana nak capai. Dia just gambaran sahaja. So purpose of objective ni, dia nak put the plan into specific action dan juga timelines and how you will achieve the goals. So you akan ada due date untuk tengok outcome of your performance, right? So objective also act as a method to measure and track the performance of the organisation. Dia boleh bagi tahu sama ada the organisation fail ataupun succeed dalam achieve the goals, ataupun close enough to the goal pun boleh dikira lah. So nak establish performance goal ni juga diperlukan goal stretch. Maksudnya kita tetapkan objektif lebih daripada tahap yang kita mampu atau selesa. Stretching the goals means, for example, kalau you can achieve 100 times push up. So you must stretch the objective. Target mesti above what is expected. Put the target to 120 times push up, which create the discomfort dan juga create new strategy macam mana nak capai the 120 times push up tadi. So stretching the goals is important untuk increase the chances untuk lebih berjaya. And then dia akan push lah, dia akan bagi pressure pada firms to be inventive, intentional dan juga fokus. So stretching goals maksudnya kita tahu kita boleh capai sesuatu objektif, kita tahu kita mampu capai, so kita kena stretch our goals untuk target lebih lagi daripada apa yang kita selesa. Alright, seterusnya establish objective. Establish objective. Macam mana nak buat objektif? Apa yang perlu diambil kira untuk buat objektif? So objektif must represent aktiviti pengurusan untuk capai performance target yang mesti spesifik dan boleh diukur. Boleh diukur ni measurable lah. Dalam objektif ni kena bagi tahu berapa banyak dan dari segi apa dan juga bila perlu diselesaikan. So it must spell out the how much,
what kind of performance dan juga by when, bila due date dia. Okay. And then objektif akan beritahu juga direct attention apa yang perlu dicapai oleh sesebuah organisasi. Okay. Okay, so what kind of objectives untuk kita set? So yang pertama sekali kita akan bincangkan tentang time-based objective. Okay, bila kita set objektif ni biasanya kita ada target time untuk capai objektif tersebut. Okay, so bila kita set satu objektif, dia mesti relevan dan juga logik bila kita bagi dia punya time base tadi. Okay, so dia terbagi kepada dua time base, which is short run dan juga long run objective. Okay, dia ada nama lain lah, boleh bagi short range ke, short term ke. Okay, so dia dua tadi lah, short range dan juga long range objective. Okay, so short run objective ni ditetapkan untuk capai performance dalam masa jangka pendek lah. Okay, selalunya dalam masa setahun ataupun target tahun depan. So itu boleh dikira sebagai short run objective. Okay, long run target dalam 2 tahun dan ke atas lah. So it considered as long term performance to be achieved. Ini kita discuss about time base saja. Okay, apa yang dikatakan short run objective dan macam mana pula bila dikatakan long run objective. Okay, so short run objective ni of course indicate speed, sebab action dengan activity ni kena siapkan untuk capai objektif jangka pendek. Setiap short term objective yang dicapai sebenarnya menjurus kepada reaching the long term objective. So memang short term akan berkait lah dengan long term objective, and then nak capai selari dengan mission dan juga seterusnya vision. Okay, contoh short term objective ni macam target kewangan lah, kita boleh kira sebagai short term. Okay, berapa banyak profit kita nak capai dalam masa sebulan ke, dalam masa setahun ke, hujung tahun ke. Okay, long term, okay, contohnya untuk buka pasaran baru kat tempat atau geografi yang baru. Maksudnya bila set the objective, action must be prompt now. Kena buat dari sekarang untuk capai performance yang kemudian tu nanti. So bukannya maksudnya sambil lewa buat kerja untuk capai objektif yang lama sikit kan, jangka panjang tadi. So today's decision dia akan impact kepada future performance. Okay, so itu beza antara short term dengan long term objective. Okay, seterusnya managerial value. Apa faedah kepada organisasi? So organisasi with objectives ni maksudnya organisasi yang ada wawasan, yang ada target dan goal untuk dia punya kelangsungan ataupun existence dalam industri lah. Okay, kelangsungan organisasi dia. So antara benefit bila organisasi ada objektif yang jelas, contohnya provide directions of company, allow the synergy atau power bila bekerjasama melakukan tugasan. Okay, sebagai ukuran dalam penilaian outcomes, mengurangkan ketidakpastian, kurangkan konflik, bantu dalam menentukan peruntukan sumber-sumber dalam organisasi. So objektif juga menentukan design sesuatu kerja ataupun skop kerja yang perlu dilaksanakan. Pentingnya setting objektif untuk sesuatu organisasi, so dia nampak lebih teratur dan juga nampaklah ada hala tuju dan wawasan of the organisation. Okay, so ciri-ciri objektif. Okay, ciri-ciri objektif, yang pertamanya dia bersifat kuantitatif. Okay, kuantitatif ataupun kita ambil kata akar dia quantity. So of course dia mengandungi figure atau jumlah, bilangan macam statistik, peratus, bilangan customer, jumlah penyertaan. Okay, itu kepada kuantitatif. And then measurable, boleh diukur. So relate dengan kuantitatif tadi. So kita target, for example, nak capai 30% penyertaan. Contohlah kalau buat event, okay, company buat event, nak capai 30% penyertaan daripada kalangan staff. So kalau dah buat event, kita tengok bawah, contoh 25%. So clearly tak mencapai objektif lah. Okay, sebab kita target tadi 30%. Okay, so kita boleh measure daripada number ataupun figure tu saja. Okay, and then realistic untuk dilakukan dan dicapai. Difahami oleh siapa? Oleh employees, oleh organisasi punya personnel lah. Okay, and then mencabar yang maksudnya perlu mengandungi sedikit
kepayahan dalam mencapai target. Macam stretching the goals tadi lah. Okay, situationnya macam stretching the goals. And then, tapi dia still in the zone of realistic dan juga relevant. Okay, seterusnya ciri-ciri objektif mesti hierarchical. Okay, berturutan. Dapat dicapai and then congruent, sama ada maksudnya congruent ni dipersetujui ataupun sepakat. Okay, everyone setuju dengan apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan juga mengandungi timeline. Okay, bila due date untuk objektif tersebut tercapai. So, and then you akan tengoklah performance, okay, daripada semua aktiviti yang telah dilaksanakan. So, kita dah bincang pasal time-based. And now, time-based objective dan juga managerial value. Okay, so kat sini, seterusnya, types of objective. Okay, ada dua juga. Okay, tadi time-based punya objektif. Now, types of objective ada dua. Which is kewangan dan juga strategic objective. Okay, objektif kewangan ni penting untuk sesebuah organisasi. Dia nak rolling modal, nak provide resources. So, dia penting untuk organisasi rancang strategi dan juga objektif yang menjurus kepada profit gain. Okay, untuk strategi objektif pula, okay, menjurus kepada kemampuan organisasi untuk bagi persaingan dalam industri dan juga position dalam market. Okay, dalam industri dia lah. Okay, so objektif yang strategi ini selalunya akan menarik perhatian other competitors dalam industri. So objektif yang strategik juga penting untuk long term punya persaingan. Company dia akan sentiasa bagi persaingan terhadap company-company lain dalam industri. Target outcome untuk strategi objektif ni dia akan buatkan company dapat bagi persaingan yang hebat dan juga market position yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Okay, sebab tu kena buat strategic punya management, strategic planning. Okay, antara benefit untuk financial objective. Okay, pendapatan meningkat, profit meningkat, dividen tinggi, profit margin yang lebih besar. Okay, and then improve the cash flow. So, antara elemen penting bagi sesuatu company tu yang dikatakan successful, okay, yang mana organisasi yang mempunyai keuntungan atau pendapatan yang tinggi lah. So, orang ataupun kompetitor lain dia akan tengok kalau profit that company besar, kan dia selalu dapat keuntungan besar, maksudnya company tu successful lah. Tu antara alat ukur lah. Okay. So, maksudnya strategic planning dia berjaya. Right. So, bagi strategic objektif pula, dia punya benefit, market share yang lebih besar, penyampaian produk atau servis yang lagi baik dan cepat berbanding competitors, innovation produk atau servis yang lebih baik daripada rivals, keluarkan kos yang rendah berbanding rivals, produk kualiti lebih baik, rangkaian pasaran yang lebih luas berbanding rivals. So, kita balik kepada strategi objektif tadilah, yang mana goals bagi strategi objektif, dia lebih kepada bahagian persaingan. Ya, persaingan antara company-company tadi. Bila mampu bagi persaingan atau kita boleh, that company boleh lead dalam persaingan, maksudnya produk dia mesti lagi baik. Produk dia mestilah yang memenuhi demand customer ataupun consumer, atau leading dalam teknologi untuk sediakan produk dan juga services. So, strategic planning memang untuk merancang kita punya company, okay, lebih baik daripada company-company yang lain. Okay, so kena tengoklah bahagian-bahagian dalam internal organisation. Okay, nak improve bahagian quality, nak improve bahagian teknologi. So kita mesti ada, at least ada distinctive competence. Okay, apa benda distinctive competence? Tengok balik chapter 4 kita dah bincangkan. Okay, example. Seterusnya example untuk kedua-dua jenis objektif tadi. Okay, for example yang pertama financial objective. Okay, kita tengok slide ya. Kalau tengok slide nombor 11. Chapter 5 ya. Okay, so financial objective, contohnya increase earnings, growth from 10% kepada 15% per year. So kalau kita tengok kat sini, dia lebih kepada quantitative. Okay, dia boleh measure. So kalau kurang daripada 10%, performance-nya untuk financial objective, so maksudnya tak capai that objektif lah, performance tak bagus. Okay, itu dia boleh cakap, maksudnya bila bawah daripada target, so performance tak bagus lah. Tugasan yang kita buat tu tak bagus lah. Okay.
Right, and then boost return on equity investment from 15% to 20%. Okay, sama juga. Okay, berkaitan dengan figures. Okay, sebab ialah lagi kita sebut bahagian financial pula kan. Okay, kewangan. So everything about figures. Okay, example untuk strategi objektif. Untuk yang first objektif yang dia list dalam slide ni, okay, melibatkan kuantitatif dan juga measurable. Okay, sama juga up firm's market share from 18% kepada 22%. Okay, second objektif mempunyai ciri-ciri objektif yang spesifik dan juga realistik. Okay, so overtake rivals on quality or customer service. Realistik lah, boleh dilakukan lah. Okay, so kena implement dan kena buat strategic planning yang betul untuk capai the second objective. Okay, so kita nak lead the market dalam quality dan juga customer service tadi. So company akan fokus kepada aktiviti-aktiviti contohnya ke arah quality assurance ke dan juga customer service. Okay, seterusnya attain a lower cost than rivals. So dia challenging dan juga realistic objective. Okay, kita nak produce produk dengan harga lebih kurang sama dengan other company, tapi kita punya production ataupun kita punya modal kita keluarkan rendah berbanding dengan competitor. So profit tu lagi banyaknya pada our company lah. So kita nak attain untuk keluarkan overall cost yang rendah tu macam mana? Tu berbalik kepada pelaksanaan organisasi lah. Okay. Saya akan copy paste semula form punya link kepada yang baru masuk. Okay, tolong isi. Okay, seterusnya. Okay, still dalam objektif, kita pergi kepada balance scorecard. Okay, balance scorecard ni adalah teknik kawalan dan juga cara untuk menilai strategi. Okay, supaya semua aktiviti dalam organisasi nampak balance. Okay, balik pada nama dia lah. Okay, maksudnya tidak hanya fokus kepada satu benda je untuk naikkan organisasi. Okay, so dia bagi overview lah. Okay, balance scorecard ni tujuannya untuk bagi satu gambaran yang komprehensif dan cepat tentang bisnes ataupun organisasi tersebut. Okay, dalam balance scorecard ni termasuklah financial measure ataupun pengukuran kewangan lah yang digunakan dalam penilaian strategi dan juga kontrol bersama-sama dengan non-financial measure. Contohnya, non-financial measure such as product quality, customer service, internal process ke ataupun customer satisfaction. So, dia lebih kepada operational measures yang menentukan future financial performance. Okay, so combination between the financial measure dan juga non-financial measure dalam balance scorecard lah. Okay, so dalam scorecard ni perlu listkan objektif utama yang kita perlu tindakan, okay, together dengan masa yang diperuntukkan untuk capai objektif tersebut, sama juga dengan tanggungjawab yang utama yang perlu dilaksanakan, siapa yang bertanggungjawab laksanakan, sama ada individu ataupun jabatan ke, okay, ke arah setiap objektif yang disenaraikan. So balance scorecard ni is macam a sheet of document lah. Okay, so kita buat jadual and then kita akan isi lah. Kita akan listkan objektif, siapa yang bertanggungjawab, peruntukan masa dan sebagainya. Okay, for example, boleh tengok dekat dalam slide ada nombor 14. Slide yang ke-14 ada contoh balance scorecard. Okay, so dalam balance scorecard ni, dia ada 4 ciri, 4 perspektif yang kita perlu ambil kira. Okay, financial performance, customer knowledge, internal business process dan juga learning growth. Okay, semua ni keempat-empat elemen ni perlu diletakkan dalam balance scorecard. And then kita akan assign lah siapa yang bertanggungjawab, berapa masa yang diperuntukkan. Okay. Dia dalam bentuk dokumen dan dibuat dalam bentuk jadual. So listkan objektif utama yang menyentuh area of objective. Okay. Please rujuk slide nombor 14 tu. And then objektif bahagian customer, employees, operation nak capai apa, untuk community or social responsibility pula nak capai apa, and so on. Okay, itu dia punya pecahan lah dalam area of objectives. Kemudian listkan target.
untuk setiap key objektif yang kita dah listkan tadi. Okay, customer manager ke, pasal financial. Okay, time expectation untuk accomplish the objective dan siapa yang terlibat atau bertanggungjawab untuk laksanakan tindakan bagi setiap objektif. Okay. So for example, area of objective ni adalah customer perspective. Okay. Kita buat contoh kat sini. Company nak establish new product. Okay, dia punya target lah. Nak establish new product. So the measure of target dalam bentuk percentage lah. Percentage of sales from the new product. So time expectation kita bagi contoh untuk capai that objective, kita bagi 6 bulan untuk create new product and then jual. Okay. So primary responsibility untuk objektif tersebut mungkin akan melibatkan team product innovation, team research and development dan juga marketing. Okay, so kita nampaklah siapa yang bertanggungjawab dengan objektif. Dalam masa 6 bulan kena capai this target. Okay, settle untuk first objektif tadi. Okay, and then kita tengok lagi objective, area of objective, for example, financial perspective. Okay, goal dia, financial perspective adalah untuk survive throughout the years. Okay, so measure or target kita tengok cash flow. Okay, kita letak dekat target adalah cash flow. Berapa expenses, berapa revenue. Okay, sama jugalah time expectation bila sama ada kita nak buat ikut minggu, bulan ke ataupun nak terus tengok hujung tahun. So siapa yang bertanggungjawab? Biasanya bahagian kewangan lah. Okay. Okay, and last one kita bagi example internal business perspective. Okay, objektif berkenaan dengan manufacturing performance. Okay, maksudnya kita punya teknologi ke ataupun apa fasiliti yang kita ada untuk production kita punya produk ataupun servis. So, apa yang kita nak capai, kita nak tengok cycle time dia per unit cost, okay? Cost untuk satu unit, berapa banyak produk boleh produce in a certain time. So, itu berbalik kepada objektif dalam internal business perspective. So, it can be anything, any objective, and then kita kena assign lah apa target dia, time expectation, siapa yang bertanggungjawab untuk each of the objective. Okay. Itu balance scorecard. So dia overview lah. Bila kita dah listkan semua, listkan target, listkan siapa yang akan buat, bertanggungjawab untuk buat aktiviti dalam setiap objektif. So the top committee dia akan tengok balance ke tak semua aktiviti dalam organisasi ataupun lebih banyaknya kepada satu-satu objektif sahaja ke, fokus pada certain bahagian sahaja ke. So bila sebut pasal balance scorecard, so maksudnya organisasi dia akan cover the whole operation dalam organisasi. Okay, itu tujuan scorecard. Okay, and then seterusnya kita akan sentuh kepada, okay, objektif dah habis. Okay, sampai balance scorecard. Okay, purpose, establish objective, time-based objective, managerial value, type of objective dan juga balance scorecard. Okay, now kita akan pergi kepada strategies. Okay, kaitan strategies dengan objektif ni. Okay, first one. Okay, level of strategy. Okay, dah ada objektif, so maksudnya kita akan implement our strategy. Which strategy yang kita akan buat, okay, untuk capai objektif yang kita dah listkan untuk organisasi. So level of strategy ni ada dua. Sama ada kalau large company dia ada 4 level. Okay. Large company ada 4 level. Level yang atas sekali corporation level, okay, ataupun chief executive officer lah dalam bahagian ni, tahap ni, peringkat ni. And then keputusan seterusnya jatuh kepada level division. Division means macam jabatan ataupun department lah. Okay. And then bawah dia functional level. Dalam jabatan mesti ada bahagian-bahagian yang functional. Okay, ada bahagian kewangan dia sendiri, ada bahagian HR dia sendiri, okay, marketing dia, R&D dia sendiri. Okay, and then last sekali operational level lah. Okay, semua kerja-kerja yang terlibat di bahagian operasi. Okay. So ini untuk large company. So dia punya bahagian ni, dia punya level ada 4. Okay, so strategi akan dirangka ikut level ni lah. Sebab kita nak capai daripada, kita nak ikut hala tuju yang paling besar dulu, yang peringkat atas dulu. Baru dia akan spread kepada bahagian peringkat yang lebih bawah.
Okay, so strategi tu dia akan selari. Okay. Untuk small company, ada 3 level sahaja, iaitu company level yang atas sekali, yang mana owner atau presiden akan duduklah kat level ni. Okay, and then level bawah dia functional level. Okay, dia tak ada division level. Okay, terus kepada function level. Okay, dia ada finance, marketing, R&D ke, information ke, dan juga HR punya bahagian. Okay, and then bawah sekali operational level. Okay, so peringkat dia hanya ada 3 saja berbanding dengan large company yang ada 4 bahagian untuk decision making lah maksudnya. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada types of strategy. Okay, types of strategy ada banyak. Okay, untuk types of strategy sahaja ada 4. Ada 4 ya. Okay, ada 4 elemen. Bawah 4 elemen tu ada pecahan lagi. Okay, so kita pergi pada first dulu. Vertical strategy. Okay, so vertical strategy ni dia dipecahkan kepada 3, iaitu forward, backward dengan horizontal integration. Okay, dah macam nak main bola pula kan, buat strategi main bola. Okay, so penting untuk company melaksanakan strategi dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi sesuatu objektif. So objektif utama biasanya untuk mencapai competitive advantage tadi. Okay, so ataupun dia nak position yang baik dalam industri. Okay. So yang pertama yang tadi vertical integration strategy. Okay, ada forward, backward dengan horizontal. Forward integration. Okay, forward integration ni company ada ownership ataupun dia increase dia punya control kepada distributors. Okay, yang ni yang warna merah. Distributors ataupun retailers. Okay, contohnya biasa yang berlaku dalam keadaan franchise. Okay, for example, dia letak sini outlet store. Proton dan juga Proton Eda. So Proton Eda dimiliki oleh Proton. Okay, so ini adalah strategi forward integration. Okay, so maksudnya company dia ada control towards supplier yang supply barang pada, ini apa? Ini backward. Okay, forward tadi franchising. Okay, so macam Pizza Hut ke? Pizza dia own kepada Pizza Hut delivery. So dia punya still under dia jugalah. Okay, so forward integration. Okay, kalau backward tadi, dia ada owner, the company ada ownership and increase control kepada supplier. The backward. Okay. Okay, dia backward, dia punya integration. So dia ada control, dia ada power kepada supplier. Okay. Company dia ada control pada supplier yang supply barang pada competitors pun boleh jadi juga, sebab kadang-kadang a company dia kongsi supplier yang sama dengan competitors. So bagusnya kalau that company dia boleh seeking the ownership. Okay, dia ada relationship yang bagus, so dia boleh increase the control over the supplier. So strategi ni boleh dilaksanakan lagi-lagi bila supplier tu tak meet demand of the competitor atau mahal pada competitor lah. Barang yang dia supply tu rasa mahal kepada competitor. So kita boleh ambil kesempatan, kita tu means the organisation lah. The organisation boleh ambil kesempatan untuk seeking the ownership ataupun increase the control over the supplier. Okay, itu untuk backward integration. Okay, last one untuk vertical strategies adalah horizontal integration. Okay, seeking ownership of ataupun increase control over firms competitors ataupun combining operations with competitors. Okay, dengan menggunakan growth strategy. Okay, maksudnya bila sesuatu company tu dia dah berjaya, so dia akan buat horizontal punya strategi. Okay, which is dengan mengambil alih other company. Okay, situasi ni mungkin jadi merger ataupun acquisition. Okay, dan juga takeovers among competitors yang membenarkan peningkatan ekonomi untuk enhance the scale of market dan juga transfer of resources dan juga competence. For example, Adidas dan juga Reebok. Okay, Adidas dia own Reebok punya company. Facebook pula dia
beli Instagram dan juga dia beli WhatsApp. Okay, sebelum ni diorang this entity punya company adalah company yang berbeza. Okay, bila Facebook dia jadi satu company yang berjaya, so dia beli Instagram dan juga WhatsApp. Okay, itu horizontal punya integration strategy. Right? So kalau nak dipendekkan, conclusion between these three untuk vertical strategy, kalau forward, kita ada control terhadap distributors ataupun kita punya retailer. Okay, for example, Proton dan Proton Eda. Okay, Pizza Hut dan juga Pizza Hut Delivery. Okay, backward means kita ada control over the supplier. Okay, supplier yang supply raw material kepada organisasi. Okay, horizontal, bila ada satu company besar, dia ambil alih kepada company yang lain. Okay, dia beli company lain, take over. Right. Okay, seterusnya. Okay, habis vertical. Okay, seterusnya, intensive strategy. Okay, yang keduanya adalah intensive strategy. Okay, macam mana pula? Okay. Okay, intensive strategy ada tiga jenis. Market penetration, market development dan juga product development. Okay, so untuk market penetration, seeking increase market share for present product or services dalam present market melalui marketing efforts. Okay, so organisasi dia nak naikkan market share untuk current product ataupun servis kat pasaran yang sedia ada dengan menggunakan marketing yang besar-besaran. Okay, contohnya, bila dia nak implement this kind of strategy, so of course dia akan buat langkah-langkah seperti hire lagi ramai salesperson, keluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk advertising, which targeting lebih ramai audience lah. Kan, bila buat advertising besar-besaran means dia nak target lebih ramai audience ataupun customer. Atau tawarkan sales promotion pada produk dan servis. For example, beli dua bercuma satu. Beli satu discount 50% item yang kedua dan so on. Okay. So bila market penetration means dia nak boost dia punya produk ataupun servis dalam market yang sedia ada. Current market. Okay. Yang kedua, market development. Okay, nak memperkenalkan produk atau servis ke dalam pasaran baru. Okay, maksudnya pasaran baru tu new geographic, new market segment ke. Okay, contohnya produk handphone Oppo yang masuk pasaran Malaysia dalam 2-3 tahun lepas. Okay, melalui, kalau kita tengok Oppo ni, first dia perkenalkan dekat Maharaja Lawak Mega saya rasa. Okay, so dia start masuk Malaysia melalui that kind of advertising. Okay, so maksudnya labur banyak lah untuk rancangan tu that show advertise pasal dia punya produk. Okay, kat situ product development. Okay, company yang seterusnya product development, company cuba improve current product atau service ataupun develop new product. Okay, sama ada dari segi new features, new label, new package ke ataupun ingredients yang lain daripada dalam produk dia. Okay, biasanya akan melibatkan R&D lah. Okay, research and development. Right. So, beza ketiga ni dalam intensive strategy. Yang pertama, market penetration. Dia nak boost up about the product dalam market sedia ada. Okay, itu market penetration. Market development, dia nak introduce present product, okay, product yang sedia ada kepada market yang baru, okay, pasaran baru. Dan juga yang ketiga, product development, dia nak create, the organisation nak create new product. Okay, dia nak improve present product ataupun develop new ones. Okay, so macam mana nak create new ones, okay, bergantung pada inovasi dia lah. Okay, dan ciri-cirinya mungkin bergantung pada yang diletakkan dalam slide ni. Okay, new features ke, option yang lebih banyak, okay, size yang mungkin lebih besar, okay, ingredient yang lebih menarik, okay, untuk menarik minat customer tadi. Right. Oops. Okay, back to the first slide. Okay. Alright, so strategi vertical and intensive dah cover.
Okay, seterusnya diversification ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kepelbagaian. Okay, kepelbagaian, diversification. Dia dua, related diversification ataupun unrelated diversification. Okay, so related ni ataupun perkataan lain adalah concentric, bagi unrelated adalah conglomerate. Okay, so kita sentuh pasal related diversification dulu. Okay, maksudnya strategi yang mana? Adding new but related product or services. Okay, for example, untuk related senang dia, banyak yang digunakan dalam food industry. Okay, company tu dia keluarkan kicap, and then nak keluarkan sos pula, sos cili, nak keluarkan mayonis, nak keluarkan sos tiram, nak keluarkan sos ikan. So dia related punya produk. Okay, so diversification, kepelbagaian, dan juga dia ada kaitan lah dengan produk dia yang sebelumnya. Okay, so bila related diversification strategies ni, dia akan bagi business tu untuk naikkan profit dan juga synergies. Contohnya transferring valuable expertise. So dah memang ada expertise dalam bahagian sos kan, kicap semua ni. So dia just tukar sikit je untuk create produk yang berkaitan, produk lain lah. And then combining the related activities of a separate business kepada single operation untuk achieve the lower cost. Okay, sebabkan okay, botol dah ada, design botol kicap tu dah ada, lebih kurang saja dengan produk lain tadi. So tak perlu keluarkan kos yang tinggi lah untuk create produk yang related tadi. Okay, and then exploiting common use of a well-known brand name. Kicap Tamin, memang nama produk dia memang dah terkenal. So dia keluarkan sos Tamin juga. So orang mesti nak beli. Sebab apa? Sebab brand tadi. Kan? So nampak related of diversification tadi. And then collaborating across business to create valuable resource, strength and capacities. Okay, so of course dia akan naikkan kapasiti yang lebih bagus. Okay, resources pun resources yang sedia ada. So dia memantapkan produk-produk tadi lah. Right. And then seterusnya yang kedua, tu unrelated diversification. Okay, bila tadi related, dia keluarkan produk yang berkaitan juga dengan produk dia yang sebelum. Kalau unrelated, dia keluarkan produk yang tak berkaitan dengan produk ataupun servis yang dia buat sebelumnya. Okay, so kemungkinan berlaku bila core industry ataupun industri yang berkaitan, dia tak ada potensi untuk pergi lebih jauh. Mungkin produk yang dia keluarkan yang sebelum ni, dia tak boleh nak naikkan, tak offer growth potential lah, tak boleh naik. Okay, tak boleh nak profit lebih. So sebab tu dia pergi, dia melaksanakan strategi untuk buat produk yang lain daripada produk yang sebelumnya. For example, mungkin sebelum ni dia buat repair automotive punya parts. And then dia pergi pula beralih kepada supply toy production. Okay, buat barang mainan. Kan? So nampak unrelated lah between the products tu. So apa risiko dia? So risiko untuk unrelated ni, of course, bila dah masuk ke bahagian produk yang tak berkaitan, so mestilah mungkin market tu tak berapa nak familiar sangat. Okay, cost pula tinggi, kita nak ubah kita punya production dalam, ataupun supplier pun nak kena tukar, barang raw material kena beli yang baru. Okay, sebab dia tak related dengan produk sebelumnya. Right. So dia macam gamble jugalah untuk cuba masuk ke industri yang lain. Okay, itu untuk unrelated diversification. Okay, yang keempat, defensive. Okay, untuk defensive strategies, ada 3 pecahan juga, iaitu retrenchment, divestiture dan juga liquidation. Okay, so defensive strategy ni dilakukan bila company perlu protect dia punya market share untuk pastikan profit stable, customer pun happy lah. Okay, so kira bukan nak tapis, nak halang the attack from the competitor. Attack from competitor bukannya physically attack lah, maksudnya bila competitor tu dia ada
competitive advantage dan menenggelamkan our company market share. So maksudnya dia bagi ancaman lah. Okay, defensif tadi, okay, ada 3 ni. So yang pertama, retrenchment. Okay, bila company mengalami kerugian dalam sales and profit, then company akan consider retrenchment strategy yang mana dia akan susun semula aktiviti dan pengurusan dengan mengurangkan dia punya aset dan juga cost production. Okay, so dengan decision ni, company dia akan dapat cover semula lah kerugian dalam sales dengan profit tadi. Okay, itu retrenchment. Okay, juga dipanggil sebagai reorganization ataupun turnaround strategy. Right. Okay, so retrenchment strategy ni akan boleh dibuat bila business company tu kira antara yang lemah dalam market. Okay, and then situasi yang mana low profit gain, kita dapat banyak keuntungan, poor competence of employee, okay, employee tak bagus sangat buat kerja, okay, tak efficient, so dia akan lead kepada retrenchment strategy decision. Okay, yang kedua, divestiture. Okay, maksudnya dia menjual sebahagian atau certain part of organisation. So company biasa gunakan cara ni untuk naikkan dia punya capital, okay, dia punya cash untuk strategi yang lebih penting dan untuk investment. Okay, so and then the company dia boleh fokus kepada company dia boleh fokus kepada core strength diorang lah dan kurangkan kepelbagaian dalam produk tadi. Contohlah, okay, sebabkan dia ada banyak franchise tadi, okay, so divestiture ni maksudnya dia akan jual dia punya franchise tadi sebab dia nak naikkan dia punya capital, okay, ataupun dia nak fokus kepada investment yang lain lah. Okay, itu divestiture. Yang ketiga, liquidation. Okay, liquidation, jual semua company asset untuk cashkan dalam bentuk duit. Okay, kalau dah ambil keputusan untuk buat liquidation ni, maksudnya kebiasaannya company ni dah diambang kejatuhan lah. Okay, so liquidation strategy akan dilakukan bila retrenchment dengan divestiture dah buat tapi tak berkesan juga, tak dapat nak selamatkan bisnes dia juga. So langkah terakhir lah liquidation dia lah. Maknanya melting your asset untuk jadikan cash. Okay. Okay, so habis type untuk strategi. Dah 4 dah. Okay, seterusnya kita nak sentuh pasal Michael Porter punya generic strategy, yang mana dia punya explanation, dia punya category of strategy ada kaitan jugalah dengan 4 jenis strategi ni yang kita cover ni. Okay, Michael Porter dia punya generic strategy ni menjelaskan tentang strategi yang based on organizations competitive advantage. So, kedudukan sesuatu company dalam industri yang berkaitan akan menentukan sama ada profitability sesuatu company tu berada dekat atas ataupun dekat bawah in the related industry average. Okay, so bila company kita nak company punya profitability dekat atas industry average, so dengan mempunyai competitive advantage yang konsisten lah. Okay, so contohlah automotive punya industry, dia punya industry average lain, food punya industry lain, dia punya industry average. Even contoh kalau kita punya company dapat profit pun, okay, kita still dapat keuntungan tapi tak mencapai industry average. So maksudnya profit margin kita still kecil berbanding dengan leading company yang lain. Okay, so macam mana kita nak ada profitability yang bagus dan di atas industry average dengan konsisten mempunyai competitive advantage. Okay, competitive advantage ni banyak kali dah ulang, tengok balik kalau yang mana yang rasa macam first time dengar what is competitive advantage, check balik video lecture chapter-chapter yang sebelum. Okay, dah banyak kali sebut dah. Okay, supposed to be bila saya sebut competitive advantage ni semua orang dah tahu dah what is competitive advantage.
Okay, kenapa penting sangat untuk sesuatu company. Right? Okay, so untuk mencapai kedua-dua elemen, okay, competitive advantage, dia kena combine dengan scope of activity yang mana company cuba untuk capai the target. So dia ada 3 strategi yang membantu company untuk capai above average performance dalam industri. Okay, so Michael Porter disebut 3. Cost leadership, differentiation dan juga focus. Okay, dalam focus pula dia ada 2 strategi, 2 variants, which is cost focus dengan differentiation focus. Right. Okay, so kita tengok cost leadership dulu. Kita bergerak pula di sini. Okay, cost leadership. Okay. Okay, maksud cost leadership. Ini bawah Michael Porter tadi. So, yang pertama adalah cost leadership yang mana organisasi strives untuk ada lowest cost dalam industri. Dia nak produce dia punya produk dan servis tapi keluarkan cost yang rendah lah. Okay. Dengan goal to have the lowest cost industry, not the lowest price. Okay. Dua benda berlainan. Bukannya dia nak jual produk dengan harga rendah. Dia nak keluarkan produk dia punya cost of production, cost of R&D ke semua yang melibatkan cost tu dengan cost yang rendah. Okay. Itu target untuk cost leadership. Okay, advantage dia boleh charge the lowest price and still earn profits. Okay. So bila dia punya production cost dia rendah, dia jual harga yang lebih kurang sama dengan competitor. So of course dia punya profit margin dia lebih tinggi lah. Okay, sebab competitor cost untuk production dia tinggi. Lepas tu dia jual harga sama juga dengan organisation kita punya organisasi yang production rendah tadi. Kan cost production rendah. So of course profit margin kita lebih tinggi. Okay, and then better position untuk tahan perang harga ni dekat dalam industri. Itu advantage dia. Okay, kemudian karakteristik of the cost leadership, dia fokus on keeping cost as low as possible. Okay, cuba untuk jimat selagi boleh. Okay, organizational efficiency, okay, menjamin kecekapan organisasi. And then narrow product lines. Okay, kita fokus kepada satu kumpulan produk sahaja. Okay. For example, untuk cost leadership ni yang cerita pasal kicap tadi lah. Kicap ke sos ke mayonnaise ke, satu product line. Okay, and then product aims at an average customer. Okay, sebab kan kita boleh tawarkan, kita boleh keluarkan produk dengan lowest cost production. Okay, so harga pun kita boleh main lagi lah. So kita boleh aim kepada average consumer. Okay, which mean average consumer ni banyak. Maknanya antara yang consumer base yang ramai lah. Okay, so kita boleh target, so kita boleh earn profit daripada average consumer. Okay, cabaran untuk buat cost leadership. Kompetitor mungkin akan cari jalan juga untuk lower cost. Sebab dia dah tengok kita punya organisasi mampu untuk buat. So, dia pun mesti find ways lah untuk mencapai lower cost dalam dia punya production. And then competitors may imitate the processes of the cost leader. Kan bila dia dah nampak satu organisasi boleh buat mencapai lowest cost tadi dalam dia punya production, so dia akan tiru proses tersebut. Okay. And then cost leader may lose sight of changing customer taste dan juga needs. Okay. Kemungkinan the organisation dia tak boleh nak sustainkan taste and needs of the customer. So kemungkinan ada satu masa nanti dia terpaksa tukar juga dia punya strategi. Okay. Alright. Okay, cost leadership. Settle. Yang kedua, cost differentiation. Okay, differentiation. Company akan gunakan strategi ni dengan create atau provide
unique produk yang mana membuatkan customer rasa produk ni berbaloi lah. Lain daripada produk yang lain dan juga disanggup bayar lebih untuk produk tersebut. Okay. So organisation boleh gunakan strategi ni pada pelbagai produk lain bila boleh create unique produk dan juga bila company ada brand loyalty kepada produk tersebut which target the same customer base. Okay. Okay, karakteristik dia broad and wide product lines, unique product, brand loyalty, okay, strong coordination among the R&D and marketing functions and substantial amenities to attract scientists and creative people. So bila cakap pasal cost differentiation, nak create produk baru, nak bagi pembaharuan kepada produk sedia ada, so of course melibatkan R&D, melibatkan marketing. So cost differentiation melibatkan cost yang tinggi jugalah. Kan sebab nak create benda baru yang tak ada kat pasaran. Okay. Challenges dia, nak remain unique dekat mata customer ni. So kalau customer rasa produk ni okay je, tiba-tiba keluar produk baru pula daripada competitors. So akan menyebabkan customer beralih lah. Okay. And then preventing, cabaran seterusnya, preventing customers from becoming price sensitive. Okay, bila company buat harga mahal sikit sebab produk dia unik, so customer mungkin kurang berminat dengan kelainan pada produk tersebut. Okay, mungkin tak meet the demand. Okay, so dia tak stay lah untuk beli, untuk terus loyal kepada that kind of product. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga adalah focus. Okay, still under Michael Porter. Okay, untuk fokus, organization pursues either a cost or differentiation advantage. Okay, but in a limited, okay, narrow, particular, in a particular customers, geographic markets, or on particular product line segments. Okay, so focus strategi ni adalah strategi yang mana organisasi akan pilih untuk ke arah cost focus ataupun differentiation focus. Okay, tapi dalam kumpulan customer ataupun customer segmentation yang terhad. Okay, termasuklah geographic segment, okay, customer segment. Okay, geographic tu maksudnya kawasan lah. Kawasan atau tempat customer base. Customer segment spesifik kepada group of customer. Okay, orang muda ke, orang tua ke, belia ke, orang perempuan ke, free hair ke, tak free hair. Okay, itu customer segment. Okay, dan juga product line segment yang fokus kepada spesifik ataupun specialized product line. Alright, so karakteristik advantage untuk focus strategy dia include, okay, focus strategy ni dia pengetahuan ataupun informasi yang banyak tentang market yang company target. Okay, pasaran lah. Pasaran yang company target sebab dia fokus kepada market yang sedia ada. So, company akan fokus pada satu-satu pasaran yang mana lebih baik dari competitors yang serve kepada market yang banyak. Okay. So, untuk fokus ni memang dia target satu jenis pasaran lah. Dia bukannya dia target banyak-banyak. Okay, challenge of focus strategy. So bila dia fokus kepada satu-satu pasaran saja, so mungkin dia punya skala operating dia kecil sajalah, okay, sebab dia buat satu benda. Okay, and then changing customer taste or needs. Bila kita fokus pada satu pasaran, lepas tu takut customer dia berubah pula, kan, dia punya taste dan juga dia punya keperluan, so dia akan hilang lah. Kalau berbanding dengan competitors tadi, dia target kepada banyak pasaran, so produk dia ada banyak dekat pasaran-pasaran yang ada. So dia kurang sikit lah untuk kehilangan customer dalam untuk beli produk dia. Okay, and then threat from broad differentiators. Okay, threat from broad differentiators. So company mungkin ada competitors yang lain akan buat juga differentiation dalam dia punya produk. Dia menggunakan strategi yang sama. Okay, kemungkinan takut ada yang lebih baik lah daripada company kita buat. So akan beri ancaman lah, sama juga. Itu dia punya challenge.
Okay, so focus strategi ni dia lebih efektif bila small market tu profitable dan juga dia sedang membangun, okay, growing. So bila kita target that market, maksudnya kita tahu dalam pasaran tersebut dia akan bagi profit lah kepada company. And then juga apabila industry leaders tak pandang pun ataupun tak berminat dengan small market yang kita target tadi, okay, small market dalam industri, so means dia takkan kacau dan tak beri ancaman. Okay, and then juga dia akan efektif bila industry leader rasa kalau bila cuba masuk produk, masuk dia punya produk dalam market tersebut, mungkin dia susah sikit lah nak masuk dan juga mungkin perlukan kos yang tinggi. So dia tak nak kacau lah, baik dia fokus kat pasaran yang lain. Okay, and then focus strategi lebih efektif bila hanya ada persaingan kecil dalam niche segment. Okay, pasaran yang kita dah selesa tadi lah. Okay, so ada persaingan kecil, so it's no problem. Right? So kalau ada persaingan yang besar, sebabkan kita fokus pada satu pasaran tadi, memang membawa masalah lah kepada sesuatu organisasi yang bersaing dalam that focus segment tadi. Sorry, focus market. Okay, so done about marketing. Michael Porter generate strategies. Okay, seterusnya means for strategies. Apa tujuan kita buat strategi? Kenapa kita perlu buat this strategy tadi? Okay, so ada 4. Sebagai first mover. Yang kedua, kita nak tujuannya adalah untuk outsourcing. Okay, yang ketiga, tujuannya untuk merge. Okay, combine dan juga acquisition. Acquisition ni memperoleh. Okay, kita nak take over lah maksudnya acquisition. Dan yang keempat, joint venture. Okay, so kita pergi kepada joint venture dulu. Okay, tujuan yang pertama untuk means for strategy. Okay, joint venture. Okay, means for achieving strategi ni atau apa yang company akan benefit bila melaksanakan strategi. Yang pertama adalah joint venture. Bila 2 company atau lebih, okay, membentuk pakatan atau partnership sementara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan daripada sesuatu opportunity. Okay, so bila joint venture maksudnya company bekerjasama dengan other company, but it's a temporary partnership lah. Okay, so it means this partnership ni untuk mengelakkan masing-masing memberi ancaman antara satu sama lain, tapi more like bekerjasama dalam industri untuk memperoleh win-win situation lah. Okay, so dia tak bagi ancaman, dia capai sepakat dia, so dia akan dapat something dan our company akan dapat juga. Okay, win-win situation. So joint venture dengan cooperative agreement ni, arrangement banyak digunakan oleh companies untuk improve communication, improve networking, untuk maximizekan operations dan juga mengurangkan risiko. Okay, for example, joint venture. Contohnya Facebook, dia joint venture dengan produk phone. Okay, yang mana for example dia boleh synchronize contact list daripada Facebook ke dalam contact list phone. Okay, itu contoh untuk joint venture. Yang kedua, merger and acquisition. Merger atau merge maksudnya combine, acquisition maksudnya take over. Okay, so merge berlaku bila 2 company atau lebih dan saiz company tersebut lebih kurang sama, dia akan bergabung untuk membentuk satu holding, satu enterprise. Okay, dan acquisition yang maksudnya memperoleh tadi ataupun take over, okay, dia berlaku bila company yang lebih besar dia beli, okay, dia take over company yang lebih kecil. Okay, for example tadi yang Facebook, Instagram dengan WhatsApp tadi lah. Okay, ataupun sebaliknya, kadang-kadang small company dia duit lebih, dia beli syarikat besar yang mungkin nak bankrupt. Okay, so dia boleh jadi sebaliknya. Okay, friendly. Kalau kedua-dua merger dengan acquisition ni dia boleh berlaku sama ada dengan rela hati, dengan persetujuan dan juga ketidakpersetujuan lah. Akan ada yang terpaksa juga. So kalau friendly, dia
kedua-dua pihak bersetuju dengan penggabungan ataupun acquisition tadi. Kalau hostile, kalau dua-dua company dia tak rela ataupun tak setuju dengan merger ataupun acquisition. Okay. Okay. Okay, antara sebab-sebab keputusan merge and acquisition diambil. Okay, antaranya untuk improve capacity. Okay, capacity penggunaan dalam organisasi sepenuhnya. Okay, dia nak setiap bahagian functional operation dalam organisasi digunakan 100%. Okay, nak improve lah. And then untuk kurangkan staff pengurusan, meningkatkan skala ekonomi. Okay, itu antara sebab dia. And then dapatkan access pada supplier baru, distributors, customer, product and so on. Okay, apabila berlakunya merge dan acquisition, dan juga mungkin memperoleh teknologi baru. Okay, and then kurang kena cukai lah. Okay, bila buat merge and acquisition. Okay. Yang seterusnya, outsourcing. Okay, outsourcing biasa berlaku juga dalam company, okay, yang melakukan strategi ni. Okay. Outsourcing means company ambil alih operasi atau tugasan dalam company lain. Kira macam subcontract kepada company lain untuk buat certain project ataupun task untuk our company. Okay, sebab kadang-kadang outsourcing ni dia tak mahal sangat. So dia bagi laluan kepada company tu untuk fokus pada core business dia. Okay, benda lain yang dia tak pakar ke, dia tak boleh nak buat bidang tu, dia akan outsource kepada other company yang memang bidang dia. Okay. So dah bolehkan company untuk provide better service lah bila outsourcekan project atau certain task pada company lain. Okay. So that one is the outsourcing. Okay, yang keempat adalah first mover advantage. Okay, first mover ni maksudnya company yang first buat pembaharuan atau inovasi ke dalam pasaran atau marketplace. Okay, sesetengah company dia implement strategi ni dengan harapan company dia boleh develop dan juga sustain competitive advantage. Kan, sebab dia first yang buat kan. So dia nak sustain competitive advantage lah sebab orang lain tak buat lagi. Okay, so the managers akan depends pada organisasi punya innovation philosophy, specific resources dan juga capabilities. So kelebihan jadi first mover ni juga, company dia akan dapat reputasi yang baik, okay, sebab jadi industry leader dan juga sebab dia jadi inovatif berbanding dengan other competitors. Okay. So bila jadi first mover means company akan buat innovation yang baru, okay, dan pembaharuan pada produk yang sedia ada. So of course melibatkan kos yang tinggi, selain itu juga company akan dapat faedah yang mana ada control pada sumber yang sangat penting. Okay, dan juga sulit which orang lain tak ada pun that kind of resources ataupun raw material. Okay, and competitors tak dapat pula access that kind of resources. So dia ada kelebihan. Okay, that company ada kelebihan yang mana mungkin akan lead kepada competitive advantage dalam industri. Okay, so advantage untuk first mover yang lainnya adalah company akan dapat peluang untuk build up customer relationship dan juga customer loyalty. Okay, bila ada satu produk, dia buat inovasi, dia keluarkan produk lain yang lebih kurang sama, so dia akan build up the relationship dengan loyalty of the customer lah. Okay, disadvantage untuk first mover pula, okay, company kemungkinan dia tak sure tentang bagaimana hala tuju teknologi dalam sesuatu pasaran. Okay, dan risiko kewangan juga akan jadi masalah pada company sebab melibatkan kos yang tinggi dalam R&D. Okay, bila sebut pasal innovation saja, bila sebut pasal differentiation saja, semuanya melibatkan research. Okay, melibatkan research and development. Okay, so nak invest dalam R&D ni memang tinggi lah. Okay, selain daripada itu, competitors akan imitate, dia akan tiru innovation of the company. Dan last sekali, first mover juga selalu melibatkan high development cost. Okay, so every strategies dia ada pro and cons bergantung kepada objectives company untuk pursue which strategy yang dirasakan terbaik to gain the competitive advantage in the related industry.
Okay. Setakat ni untuk chapter 5. Ada soalan? Ya. Ada tak ada tu? Tak ada? Tak ada madam, tak ada. Oh, tak ada. Okay. Tak ada So, tak madam. ada soalan lah? Clear, madam, clear. Okay, clear. Hopefully boleh jawab lah masa test nanti. Okay, tak ada. Alright, so untuk kelas kita hari ni saya memang dah record. So saya akan copy the link ke dalam iClass nantilah. And this slide juga saya akan masukkan dalam iClass. Okay, boleh tengok dekat situ untuk revise semula lah this chapter. Alright. So thank you very much. Dah pukul 10 dah pun. Okay, mungkin ada kelas lain. So thank you. Kita jumpa untuk kelas yang last nanti. Test bila madam? Ya, Test bila madam? Kelas bila? Test ke? Test. Oh, Test bila madam? Okay, test biasanya saya akan buat after habis seminar lah. Okay, maksudnya kita dah habis ke semua 5 kelas kita, and then saya akan set satu tarikh untuk test. Tapi mungkin berat sangat kalau semua chapter saya masukkan dalam test. So saya akan buat quiz dulu untuk saya cuba bantulah untuk naikkan you all punya markah ke. So quiz tu antara chapter 1 sampai 5 saja. Okay. So kalau saya akan set tarikh yang lain lah. Okay, maksudnya extra time, okay, untuk buat quiz sahaja. Okay. Nanti saya akan beritahu. Okay, madam. Okay, thank you madam. Alright, thank you. Thank you, madam. Thank you. Okay, jumpa lagi. Alright, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.